Saya berbahas selepas Yang Berhormat Keningau. Yang Keningau menyebut juga perkara yang sama. Dia cakap jangan sampai Golden Gist ini lari. Jadi sebab itu saya setuju kepada apa yang dia sebutkan dan saya sebutkan di dalam teks ucapan saya. Tapi kenapa saya dipanggil dan Keningau tidak dipanggil? Saya hanya sebut tentang perkara-perkara yang ada yang menjadi perkara yang menjadi sebutan kepentingan rakyat negeri Sabah, khususnya berkenaan dengan belanjawan yang telah diumumkan oleh kerajaan. Dan itulah sebabnya apabila ramai pemimpin-pemimpin daripada Sabah menyatakan perkara yang sama. But the only question is, why is only me? Adakah kerana saya sebagai ahli Parlimen Pembangkang dan yang lain-lain yang menyuarakan perkara yang sama itu daripada kerajaan, maka mereka tidak dipanggil? Ahli Parlimen Sabangah semalam telah pun disiasat oleh pihak polis berkaitan dengan satu ucapan yang beliau buat dalam Parlimen. Dan sungguh pun dalam Parlimen tidak dibantah oleh mana-mana pihak. Maka malah Tan Sri Yang Dipertua pun tidak menghalang ucapannya. Tapi kami tidak faham mengapa hak dan keistimewaan ahli-ahli Parlimen semasa berucap di Parlimen sekarang telah diremehkan, malah boleh dianggap dihina dengan satu siasatan oleh polis yang boleh dianggap sebagai menggertak atau intimidation ke atas ahli Parlimen, khususnya daripada pembangkang. Lebih-lebih lagi, Tan Sri Yang Bertua, di mana apa yang diucapkan oleh Sabangah bukanlah menyatakan secara terbuka untuk memisahkan Sabah daripada Malaysia, tetapi hanya tentang apa yang berlaku dalam Sabah. Dan ini pun telah disuarakan oleh ahli Parlimen Sabah daripada pihak kerajaan, iaitu daripada GRS. Tapi kita tidak lihat ada tindakan yang sama yang diambil ke atas mereka. Ini seakan-akan ada double standard dan merupakan satu intimidation ke atas ahli Parlimen Pembangkang, tak kira sama ada Pakatan Harapan ataupun daripada warisan. Kalaupun ada masalah, itu harus dibangkitkan oleh pihak kerajaan, rujuk kepada jawatankuasa. Ya, untuk mengambil tindakan. Tetapi untuk menghalang dan memberi ugutan kepada ahli parlimen mengemukakan pandangan seperti yang berlaku kepada YB Sepanggar, saya rasa sekali lagi create a very dangerous precedent in this house. Saya baca teks ucapan YB Sepanggar, tidak ada menjurus kepada treasonable offence. Ya. Ini hanya penafsiran longgar yang dibuat. Saya sekali lagi usulkan kepada speaker supaya speaker campur tangan menyatakan ini ruang parlimen. Saya ingin sukacita saya ingatkan kepada Tan Sri Speaker, di mana Seksyen 124 Kanun Keseksaan, mana-mana pihak polis yang cuba menghalang ahli parlimen menjalankan tugas boleh disabit kesalahan dan boleh dipenjarakan 7 tahun. Dan ini adalah tanggungjawab Tan Sri Speaker untuk menjaga kemuliaan, keluhuran Dewan yang mulia ini. Sebenarnya saya juga agak terkejut apabila pihak polis memanggil saya untuk berkenaan dengan perkara-perkara yang saya telah sentuh di dalam Dewan yang mulia ini. Dan jelas mengatakan di dalam teks ucapan saya merujuk kepada rungutan-rungutan suara-suara rakyat Sabah yang hari ini sedang berlaku di negeri Sabah. Kita pun lihat, malah bukan di negeri Sabah saja, dan Tan Sri Yang Dipertua, rakyat di negeri Sarawak juga telah melakukan suara-suara itu yang saya sebut. Di dalam teks ucapan saya pun tajuk dia, jika kita ingin selamatkan Malaysia, laksanakan perjanjian Malaysia 1963. Sebab tanpa Sabah dan Sarawak, there will be no Malaysia. Dan apa yang saya sebutkan di dalam perbahasan saya itu sebenarnya adalah zahiran daripada apa yang disuarakan oleh rakyat Sabah di negeri Sabah. Kita tidak mau berpisah dengan Malaysia, tetapi suara-suara yang mengatakan kita kalau penganaktirian ini terus-terusan dilakukan oleh Putrajaya, lebih baik kita keluar daripada Malaysia. Ini disebutkan di dalam media sosial. Tan Sri Speaker, kita boleh lihat di dalam media sosial hari ini jelas kelihatan perkara-perkara suara-suara seumpama ini disebutkan dengan begitu lantangnya. Saya sebut dalam ucapan saya, di Sarawak ada konvoi mengajak Sarawak keluar Malaysia. Jadi itu yang saya sebut.
Kalau kita tidak mau keadaan ini berlaku, Putrajaya kenalah sensitif terhadap perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ahli parlimen, baik daripada pihak pembangkang dan juga kerajaan. Saya akan halusi handset ucapan Yang Berhormat Sepanggar, dan insyaAllah saya akan saya mengambil perkara ini dengan serius. InsyaAllah saya akan berkomunikasi dengan pihak yang berkenaan, ya, agar apa nama orang kata hak untuk berucap di Dewan Negara dapat pertahankan. Ya.